punca keretakan rumah tangga. Masya Allah. Okey, punca yang pertama. Ini bukan saya reka-reka ke ataupun fikir-fikir. Main fikir-fikir je ataupun baca-baca. Ketika saya menjadi ketua unit runding cara, ketika saya sendiri, dan sebenarnya memang itulah prosesnya, rapat-rapat ya, kau tak jauh. Okey, iaitu kita buat statistik. Statistik dibuat berdasarkan kajian terhadap kes yang datang, kes pengadu. Okey, bila pengadu datang, yang masalah rumah tangga ni, biasa 95%, kita sebut 95%, pengadu ada di kalangan wanita, iaitu isteri. Pengadu ada di kalangan wanita, di kalangan isteri, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab orang perempuan kebanyakannya yang akan cuba menyelesaikan masalah rumah tangga walaupun masalah itu datang daripadanya. Biasanya wanita yang akan melangkah, yang akan telefon, yang akan ikhtiar, yang akan usaha untuk memperbaiki rumah tangga. Bukan saya kata lelaki tak berusaha, tapi jarang datang kes masalah rumah tangga daripada lelaki yang datang nak jumpa ustazah. Biasanya isteri yang datang, kemudian suami datang kemudian. Setelah kita panggil, barulah kita tahu rupanya masalah bukan suami, rupanya masalah isteri. Tapi yang mulakan untuk mengadu, mula nak memperbaiki rumah tangga, 95% pengadu yang datang adalah wanita. Isteri ataupun ibu, wanita lah orang perempuan nak. Masya Allah. Mungkin orang perempuan dia lebih peka, dia lebih sensitif, dia rasa nak berubah, dia nak ubah kehidupan, nak perbaiki dan sebagainya. Dia tengok pembesaran anak, sudah masa untuk buat sesuatu. Macam tu lah. Okey. Kemudian, apabila pengadu datang, kita akan bagi borang. Borang tu adalah borang maklumat. Maklumat diri, maklumat suami, kemudian akan pergi kepada perkara yang nak diadukan. Biasanya pengadu akan menuliskan yang diadu, iaitu suamilah ataupun suami pengadu, dia akan mengadukan tentang perihal isteri. Dia akan tulis masalah-masalah. Baiklah, setelah kalaulah kita free dan kita dapati kes itu perlu segera, pengadu ni datang dalam keadaan emosi yang sangat tak stabil, so kita akan terus saja buat on the spot. Tapi sebenarnya jarang sangat kita boleh ambil kes on the spot. Sebab paling awal pun kalau datang, temu janji adalah 2 minggu akan datang. Bukan kita nak lambatkan, tapi kes terlalu banyak. Satu hari 5-6 kes, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab itu ada ramai, maksudnya di kalangan perunding cara rumah tangga di Jabatan Agama ni, sakit, sampai pensan, kolap, gangguan emosi, gangguan mental. Bayangkan tuan-tuan puan, kalau bekerja sebagai perunding cara, saya tak tahu bagaimana situasi perunding cara hari ini. Tapi sebab ketika saya berada di Jabatan Agama Negeri Sembilan, diwajibkan sesiapa yang nak ke mahkamah, asalkan nak buat urusan penceraian ke urusan apa-apa berkaitan dengan kekeluargaan, pihak mahkamah mewajibkan untuk ke Jabatan Agama dulu melalui runding cara. Tapi setelah berlalu berapa tahun, yang saya dengar beberapa negeri, kan, mungkin Negeri Sembilan juga, sudah tidak mewajibkan. Maksudnya kalau orang nak bercerai, pergi ke mahkamah direct, boleh je. Kan, sampai mahkamah, suami isteri bersetuju nak bercerai secara baik, depan hakim, suami pun lafaz cerai. Jadi hakim pun tak ada buat apa-apalah, kan, mungkin bagi nasihat dulu sebelum. Jadi hari ini proses perceraian itu lagi mudah, lagi ekspres. Maksudnya dia direct ke mahkamah. Tapi ketika saya menjadi pengacara ketika itu, masih lagi ada peraturan. Mahkamah mesti ada surat susulan daripada kami. Jadi hasil daripada proses runding cara yang berlaku, kita akan menuliskan surat kepada mahkamah. Sama ada kes ini dipanjangkan untuk pencairan secara baik, ataupun kes ini dipanjangkan untuk fasakh, ataupun kes ini dipanjangkan untuk khuluk, ataupun kes ini tidak disokong untuk proses penceraian contohnya. Dan Alhamdulillah banyak kes boleh selesai walaupun mereka datang dua-dua datang. Ustazah tak payah cakap banyak, kami dah setuju dua-dua untuk bercerai. Saya setuju, suami saya pun setuju. Saya tanya, encik betul setuju? Ya, kami dah sepakat dah Ustazah. Biasanya saya akan hold, saya kata bagi 2 minggu. Kalau tuan-puan nak nikah dulu bertahun-tahun, boleh tak tunggu 2 minggu untuk bercerai? Saya bagi tempoh 2 minggu tapi dengan syarat.
buat beberapa task yang saya minta. Buat berapa task ni yang saya minta ni. Kemudian biasanya saya akan tulis, saya akan bagi beberapa yang mereka kena buat. Saya kata selepas kamu berdua buat dalam tempoh 2 minggu, tapi tolong buat betul-betul, Allah Maha mengetahui. Kalau kamu betul-betul buat dan kamu datang balik 2 minggu akan datang dan kamu tetap nak bercerai, saya tak akan halang. Lepas tu saya kata make a deal. Macam tu lah. Kita deal lah kan. Kata okey Ustazah, okey kami akan cuba, tengoklah apa yang jadi. Subhanallah tuan-puan, sebelum saya share, apakah biasanya kaedah yang saya bantu klien? Sebelum tu saya nak bagi tahu, ramai sebenarnya sampai hari ni nak hubungi, nak jumpa. Sanggup bayar beribu-ribu, sanggup bayar sekian-sekian. Tapi saya dah tak buat sesi kaunseling. Sebab masa saya sekarang adalah untuk ummah. Kalau saya buat in person, masa saya lagi tak ada. Saya tak ada masa untuk ceramah, untuk kuliah, untuk tulis buku dan sebagainya. Jadi ramai yang nak jumpa, hubungi melalui EPA, melalui EPM, Ustazah berapa ribu pun untuk 1 jam kami sanggup bayar. VIP hubungi. Tapi setakat ini daripada pihak Ustazah Asma, semuanya menjawab, mohon maaf Ustazah bukan tak mahu, bukan tak sudi, tapi Ustazah mempunyai komitmen yang lebih berat. Sebab bagi saya bila saya berkongsi begini, mudah-mudahan dapat manfaat yang lebih banyak. Bukan duit soal paling utama tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau saya fikirkan, saya buka peluang, mungkin beratus orang nak berjumpa. Bukan kerana saya kata saya hebat, mungkin dari segi pengalaman dan mungkin juga ada daripada orang-orang yang pernah mendapatkan khidmat saya di Jabatan Agama dulu dan mereka bercerita akhirnya masalah rumah tangga boleh diselesaikan dengan baik, alhamdulillah. Dan sebenarnya yang paling utama bagi perunding cara adalah niat. Sebab itu bila sesi kaunseling, mungkin di depan saya sekarang adanya kaunselor ataupun pengacara rumah tangga. Ketika di bawah saya ada lebih kurang 14 orang kaunselor juga, ada sebahagiannya buat kerja membantu ataupun kaunseling rumah tangga bukan dengan sepenuh hati. Jadi dia dengar sikit, okey proceed cerai. Subhanallah. Maksudnya dia buat tu tak sepenuh hatinya. Bila buat tak sepenuh hati tuan-tuan puan-puan sekalian, maka sangat susah masalah rumah tangga hendak diselesaikan. Sangat susah masalah rumah tangga itu untuk dibantu. Sebab itu paling utama pengacara rumah tangga mesti jaga niat. Niat betul-betul nak jadi orang tengah. Niat nekat untuk membantu supaya rumah tangga ini aman damai kembali. Subhanallah. Kemudian, saya biasanya akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Mulakan dengan Ummul Kitab. Boleh tak bagi tahu Ustaz? Okey. Tak pesan pada Ustaz. Okey, mulakan dengan doa, mulakan dengan Ummul Kitab, mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan sebagainya. Subhanallah. Apabila kita memulakan sesi kaunseling dengan bacaan Al-Fatihah, dengan Ummul Kitab dan sebagainya, Masya Allah, sesi kaunseling itu berlaku dengan tenang. Dan yang paling utama, kita minta petunjuk daripada Allah supaya Allah berikan ilham yang benar. Allah berikan jalan keluar. Sebab walaupun datang cerita yang sama, tetapi biasanya cara bukanlah sama. Berbeza yang Allah ilhamkan. Mengikut keadaan, situasi, pasangan, berat ataupun ringan masalah dan sebagainya. Baiklah. Ini daripada pengalaman saya, punca utama nombor 1. Punca nombor 1. Punca pertama, masalah rumah tangga. Okey. Punca nombor 1 ialah agama. Membawa maksud di sini adalah solat. Ini nombor 1. Hampir 95% mereka yang datang mengadu masalah rumah tangga ada masalah dengan solat. Sama ada masalah solat ini, nampak tak Ustazah? Sama ada masalah solat ini, sama ada solat tak sempurna, 5 waktu, ada solat ada tak, ataupun tak solat langsung, kan? Sama ada tak solat ataupun tak sempurna, ataupun yang ketiga tak hayati solat. Yang ni kita susahlah sikit nak nilai, tapi kita boleh tanyalah. Tapi yang paling banyak adalah tak solat langsung ataupun tak sempurna solat. Okey, itu punca yang paling utama. Subhanallah. Punca yang kedua, iaitu yang biasa diadu adalah punca daripada
masalah keuangan. Masalah kewangan. Okey, kemudian punca yang ketiga ialah masalah orang masalah kewangan ni nanti kita detailkan. Masalah apa? Sama ada betul-betul tak cukup, ada dua, tak cukup ataupun tak syukur. Dua tu je. Sama ada betul-betul tak cukup ataupun yang kedua iaitu tak syukur. Kemudian yang ketiga iaitu punca orang ketiga. Orang pertama pula. Orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga ni boleh jadi daripada ibu ayah, sama ada mertua ataupun ibu ayah kandung. Lepas tu punca ketiga boleh datang daripada adik-beradik, masuk campur dalam rumah tangga. Orang ketiga kadang datang dalam bentuk kawan. Dan yang ini paling famous lah, yang keempat ni, iaitu cinta terlarang. Jadi punca penceraian, punca masalah rumah tangga orang ketiga juga adalah punca utama. Agama, kewangan, orang ketiga. Okey, campur tangan pihak ketiga. Okey, lepas tu yang keempat. Okey, punca yang seterusnya iaitu masalah komunikasi. Kadang dia tak ada masalah, solat okey, apa semua, kewangan okey, tak ada campur tangan orang ketiga, tapi masalah komunikasi. Bila timbul masalah komunikasi, kita kena ubah cara fikir. Contoh macam ni lah. Seorang suami kan dia kata, dah ustazah saya memang macam ni. Nanti saya akan bagi contoh. Saya kena terimalah saya seadanya. Saya ni memang pendiam. Kena terimalah saya seadanya. Kan kita kahwin, kita kena terima seadanya. Kekurangan, kelebihan pasangan. Suami cakap. Saya kata, lepas tu isteri pula kata, ustazah, masalahnya suami saya ni diam sangat. Balik rumah diam, buat hal dia. Saya nak borak juga. Kadang saya nak bercakap, dia tak layan. Lepas tu bila saya tanya, dia blur pula. Rupanya yang saya cakap berjam-jam tu dia tak dengar pun ustazah. Lepas tu ustazah, saya sunyi juga. Dia pergi kerja, saya tunggu dia balik, saya tak ada kawan, saya dengan anak-anak. Saya nak berkawan dengan siapa? Dengan dia lah. Kemudian suami diam. Dia kata, terimalah seadanya. Dah suami awak pendiam. Saya kata, encik, ada tak beberapa perangai isteri yang encik tak suka di awal perkahwinan dan akhirnya dia berubah? Lepas tu suami kata, adalah beberapa perkara yang saya tak suka, saya cakap dia ubah. Bagaimana kalau isteri pun jawab, masa tu terimalah saya seadanya, dah saya pemalas. Terimalah saya seadanya, saya ni dibesarkan dengan mak ayah manjakan saya, sebab tu saya tak pandai kemas rumah. Terimalah seadanya, saya memang tak pandai masak. Jadi kita, mana boleh, lepas perkahwinan, kita mesti berusaha untuk mengubah diri kita menjadi pasangan yang terbaik kepada pasangan kita. Dan perubahan ini, ia sebenarnya boleh dilakukan. Ada orang, ada suami kata, saya memang 7 keturunan, panah baran. Macam mana? Terimalah seadanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia menyalahkan keturunan dan dia tahu keburukan panah sebaran. Dia tahu bagaimana terluka isteri dan anak-anak. Tetapi ego. Orang yang malas ataupun orang yang beralasan, terimalah seadanya, sebenarnya ayat itu ada datang daripada orang yang ego. Kerana dia enggan berubah. Dia malas berubah, dia tidak mahu mengakui bahawasanya dia perlu berubah. Bahawasanya itu adalah satu kekurangan. Bahawasanya itu adalah punca kepada masalah rumah tangga dan sebagainya. Masya Allah. Sebenarnya terima seadanya ni adalah sesuatu yang tidak boleh diubah. Terimalah seadanya rupa paras. Terimalah seadanya itulah cara dia berjalan. Terimalah seadanya itulah cara dia menguruskan rumah tangga. Rumah tangga tu boleh berubah. Maksud ada perkara yang kita terima seadanya, maksudnya dengan rasa syukur. Perkara-perkara yang tidak boleh diubah. Tapi perangai boleh diubah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada isteri kata, ustazah, suami saya ni buat tak faham je. Suami dia pun tengok, tak faham macam mana puan, cuba puan cerita. Saya kadang ni ustazah penat-penat masak. Saya nak geram dia, lepas saya masak, saya apa ni kan, dia pergi tengok TV. Saya mulalah menyapu, saya basuh pinggang kuat-kuat, tapi dia buat tak faham. Suami ni boleh jawab,
Oh, awak nak marah ke? Ingatkan awak bersemangat basuh pinggan. Oh, pandai pula. Saya tak tahu suami tu buat-buat faham, buat-buat tak faham ke memang saja buat tak reti bahasa. Ini bahasa badan, body language. Kan bila marah hentak-hentak kaki, bila menyapu tu kan main lagi. Angkat kaki, angkat kaki. Oh, ingatkan bersungguh. Rupanya tengah marah. Ada suami buat tak reti bahasa. Ini komunikasi, body language, bahasa badan, macam-macam kan. Jadi dalam itu satu hal. Kadang-kadang dalam bab hubungan seksual, suami buat tak faham, isteri bagi signal. Lepas tu saya kata, encik takkan tak faham, isteri dah cakap macam tu. Itulah ustazah, takkanlah saya nak sebut terus terang, tapi suami buat tak faham. Oh, saya memang tak faham. Jadi kadang-kadang masalah komunikasi ni bila datang kepada kita, kita betulkan cara berfikir. Encik, bila isi bini, isi pun luah begini. Suami pula kata, saya ni ustazah, mulut tak cakap. Sedap. Saya nak sebut hari-hari sedap-sedap. Kalau saya makan menambah tu maksud sedap. Ada isi kata, suami saya tak pernah puji saya ustazah. Yang ni cerita kisah benar. Isi nak minta cerai. Sebab apa? Suami memang malas nak memuji. Saya pakai lawan macam mana dia tak puji. Saya masak sedap macam mana pun dia tak puji. Kalau saya tanya sedap tak? Jawab gitu je. Lepas tu suami kata, dah saya makan menambah, pujilah tu. Saya kata, encik, isteri encik ni, emosi dia perlukan sedikit. Kalau tak dapat banyak, sedikit pujian. Dan kalau encik berikan keperluan emosi dia tu, pujian ni, budak kecil pun suka puji. Budak-budak, comelnya, semangat dia. Gajinnya, tiba-tiba, kalau anak saya lah, yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu kan, nak suruh kemas mainan, payah. Kalau kita kata, kemas, memang tak bergerak. Kadang tak bergerak, kadang bergerak lah. Tapi kalau kita kata, sofa ni memang rajin. Umi puji sofa. Kalau sofa kemas, mainan memang cepat. Oh, tiba-tiba je. Oh, laju. Pujian itu dia akan merembeskan hormon yang sangat bagus. Jadi saya kata, encik, kita cakap dari sudut sains gini, isteri minta tu percuma. Encik tak perlu bayar pun. Encik tak perlu keluarkan peluh pun. Encik tak perlu apa. Apa salahnya encik ubah sikit. Kalau isteri dah cakap, dia suka kalau encik puji dia. Lepas tu isteri ni cerita apa? Ustazah, ada orang luar yang menghargai saya. Sudah masuk orang luar, masuk orang ketiga. Di tempat kerja saya selalu bawa bekal ustazah. Ada hamba Allah ni selalu puji saya. Ini selepas daripada suami keluar sekejap, saya nak cakap dengan isteri saja. Saya tanya isteri, puan kenapa puan, sebenarnya kenapa? Baik puan cerita betul-betul. Kenapa puan nekat sangat nak mau fasah ni? Sebab apa? Suami dia baik, suami dia solat. Suami dia bertanggungjawab bagi nafkah. Tapi dia buat alasan, dia dah tak boleh terima suami, dia dah tak sayang suami sebab suami tak menghargai dia. Masya Allah, ada anak 4-5 orang tak silap saya. Sebab kes ni dah lama. Tapi bila kita siasat, rupanya hati isteri dah diambil orang. Bila kita tanya, dia kata, ustazah, saya bawa bekal makanan. Kan, dapat kerja ada seorang lelaki selalu puji. Dia kata, masakan saya sedap. Mula-mula saya tak rasa apa-apa, ustazah. Kan, saya cuba juga nak ubah. Tapi saya rasa seronok bila ada orang hargai. Kemudian kadang-kadang penampilan saya, dia puji apa semua. Suami saya, dia berat mulut. Tu yang saya tanya, encik, kenapa encik tak puji? Kenapa encik tak ni? Susah ke benda tu? Ya, dah keturunan saya macam ni. Mak saya pun membesarkan kami anak-anak ni tak ada puji-puji. Kita ni duk jangan nak dipuji. Macam tu lah kan. Kadang dah ego datang, dia macam-macam hujah datang. Saya kata, apa ni encik, pujian ni sebenarnya itu adalah fitrah. Yang Allah ciptakan manusia suka dipuji. Bukan puji sampai lupa diri. Suami isteri memuji takkanlah riak takabur ujub. Kalau isteri puji suami kan, takkanlah suami tu sampai riak takabur ujub. Alah, siapa? Itu isteri yang puji. Isi kenal baik buruk kita. Ini suami yang puji, bukan orang lain. Kita puji anak, subhanallah. Lainlah kalau puji di khalayak ramai. Ini antara suami isteri. Kata itu fitrah, subhanallah. Allah ya Hamid, yang maha terpuji. Allah suka dipuji. Bahkan Rasulullah sendiri suka memuji. Kalau ada kebaikan pada kawan-kawan sahabat, Nabi puji. Ada kebaikan pada isteri, Nabi puji. Nabi memuji Sayyidatina Khadijah di hadapan Sayyidatina Aisyah. Nabi seorang yang menghargai kebaikan orang lain. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ubah sikit. Contohnya tuan-tuan tengok rumah kemas kan, tuan-tuan puji. Ya Allah, kemasnya rumah. Untung abang dapat isteri pengemas. Ui, dia kemas lagi kemas besok. Kemas rumah tu penat. Tapi penat tu boleh hilang dengan sedikit penghargaan. Dan penghargaan yang diberikan itu percuma.
Maksud saya tak penat pun tuan-tuan nak memuji isteri. Kan? Isteri dia pakai cantik, elok, pakai gincu, pakai wangi dalam rumah. Buat tak tahu. Isteri ni kan lalu. Awak tak perasan ke apa dia? Tak perasan. Cuba awak ni. Kadang-kadang tu kan. Jadi, kurangnya kepekaan itu satu bentuk masalah komunikasi. Okey. Sebab saya tak boleh lama, sebab saya berpasangan malam ni, ada encik suami. Saya cuma nak tulis saja punca. Okey, yang keempat, masalah komunikasi. Yang kelima, iaitu berkenaan dengan isu sebelum tu, masalah seksual. Masalah seksual tu, tuan puan-puan sekalian. Allahu Akbar. Banyak kes datang dengan aduan tak sefahaman, masalah duit, masalah gini-gini. Tetapi bila sesi kedua, sesi ketiga, dikenal pasti punca utama adalah masalah seksual. Yang ni kalau saya terangkan, saya akan terangkan secara ilmiah, bukan secara lucah. Sebab beza ya, ada yang melucahkan bila berbincang tentang isu seksual. Tapi saya akan terangkan secara ilmiah. Kita tahu, itulah ini akan jadi panjang sebenarnya. Seksual ni antara keperluan fitrah yang Allah buat. Lelaki cenderung kepada perempuan, perempuan cenderung kepada lelaki. Dan keperluan ini perlu disalurkan melalui jalan fitrah yang Allah ciptakan dalam perkahwinan. Subhanallah. Bahkan menyalurkan keinginan nafsu, melakukan hubungan intim suami dan isteri adalah satu ibadah. Satu ibadah. Ini daripada hadis Nabi SAW ketika Nabi memerintahkan, menyeru kepada sahabat untuk melakukan sedekah. Kan? Nabi menyebut dalam banyak hadis tentang bab sedekah. Kan? Sedekah, berinfaklah, sedekahlah walaupun dengan separuh biji kurma, sedekatun junnah, sedekah itu perisai pada api neraka. Sedekah itu akan memadamkan dosa ibarat air memadamkan api. Banyak sangat hadis Nabi tentang sedekah. Suatu hari, ada seorang sahabat Nabi yang miskin. Daripada al-fuqara wal masakin. Kan? Orang fakir miskin. Yang benar-benar tidak ada apa-apa di rumahnya. Bahkan untuk dia makan pun mengharapkan pemberian orang. Kalau nak beri pakaian pun, itulah satu-satunya pakaian yang dia ada. Lalu dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, untunglah orang kaya." Dia kata, untunglah orang kaya. Aku salat, mereka salat. Untunglah orang kaya, ya Rasulullah. Aku puasa, mereka juga puasa. Aku zikir, mereka juga berzikir. Tetapi mereka bersedekah, ya Rasulullah, dan aku tidak mampu untuk bersedekah. Maka untunglah orang kaya. Ini sahabat Nabi yang terlalu fikir tentang nak dapat pahala, nak buat kebaikan, nak buat kebajikan, subhanallah, nak buat amal soleh. Lalu sahabat Nabi ni mengadu sebab dia orang susah. Dia kata, untunglah orang kaya. Amal kami sama, tetapi yang besar perbezaannya adalah kami tidak mampu. Aku tak mampu ya untuk sedekah, tapi orang kaya mampu. Kemudian Rasulullah menjawab, bagi kamu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu sedekah bagi kamu. Maksudnya, bagi orang yang betul-betul miskin ni, jangan kita yang ada duit ni tiba-tiba kan orang datang minta sedekah, subhanallah, alhamdulillah. Janganlah macam tu. Ini yang betul-betul tak ada apa-apa. Kita tak boleh tipu diri kita dan tak boleh tipu Allah. Kita ada sesuatu untuk infak, kita kata tidak ada. Maka Allah melihat kita betapa kita kedekut dan bakhilnya dengan rezeki yang Allah beri. Maka Allah juga akan berkira-kira dengan kita. Siapa yang berkira dengan Allah, Allah juga akan berkira dengan dia. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah akan berinfak kepadanya. Masya Allah. Jadi, lalu Nabi SAW menyambung lagi. Dan bagi kamu, Nabi kata, kamu menjima isterimu itu adalah sedekah. Nabi sebut. Kamu berjima ataupun menjima isterimu, menyetubuhi isterimu itu adalah sedekah. Kemudian sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, adakah menuruti hawa nafsu itu sedekah? Sebab baginya, bila berjima suami isteri ini, ia adalah satu memenuhi nafsu, keinginan nafsu. Lalu dia bertanya, adakah itu sedekah? Adakah itu ibadah? Kemudian Rasul menjawab, bagaimana sekiranya keinginanmu itu disalurkan kepada jalan yang haram, iaitu zina, apakah hukumnya? Lalu dijawab, haram. Maka begitulah apabila kamu menyalurkan fitrah tu, nafsumu itu ke jalan yang halal,
ke jalan yang suci, maka itu halal dan itu ibadah bagimu. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya bukan sekadar untuk mengikuti keperluan seksual nafsu, tapi ia adalah dikira sebagai ibadah. Cuma tuan-tuan puan-puan, ramai orang tidak beramal dengan doa untuk melakukan hubungan seksual dan syaitan dan iblis akan attack bahas sini. Syaitan dan iblis akan attack sini tuan-tuan puan-puan sekalian. Solat okey, kewangan okey, ni okey. Tapi ramai yang datang kepada saya sebulan tak pernah melakukan apa-apa. Ataupun lepas bersalin tak boleh nak bersama. Lepas kahwin 2-3 bulan tak boleh bersama. Ada yang dah kahwin 2 tahun, 5 tahun. Bahkan lebih lagi mengakui sepanjang kahwin daripada awal kahwin sampai sekarang tak pernah melakukan hubungan seksual. Dan banyak gangguan dari sudut gangguan jin, syaitan, sihir, dia akan ganggu di sini. Bila melakukan hubungan seksual, ia menjadi bukan satu nikmat, dia jadi azab. Dia jadi sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyeksakan, tidak ada dorongan, tidak ada keinginan, macam-macam lah masalah seksual dekat sini. Biasanya saya akan refer ke doktor ataupun refer kepada perubatan Islam. Masya Allah. Dan banyak kes masalah seksual boleh settle dengan refer kepada doktor. Dan sama ada masalah mati pucuk ataupun mati putih. Mati pucuk lelaki, mati putih perempuan. Ada ke mati putih? Ada. Perempuan tak ada keinginan, tak boleh nak ni, dia selalu refuse, kan macam-macam lah. Itu mati putih. Kadang berlaku setelah berlakunya kelahiran pertama, kedua, ataupun ada trauma dan sebagainya. Jadi sebenarnya ia boleh dibantu. Bila pergi jumpa doktor, kita refer kepada doktor, mula-mula klien rasa macam tak boleh membantu, tak ada apa. Sebenarnya ada masalah gangguan hormon, doktor boleh bagi pil hormon yang boleh membantu keinginan kembali dan sebagainya. Kemudian ada juga lepas baru perkahwinan, maksudnya baru kahwin, sebelum pengantin baru, baru kahwin 2-3 bulan nak bercerai. Lepas tu saya tanya, kenapa? Kenapa puan? Kenapa encik? Baik cerita betul-betul pada saya nak tahu apa masalah sebenarnya. Kamu dah bercinta 4-5 tahun. Kamu dah buat kundi kahwin grand. Lepas tu tiba-tiba lepas nikah berapa bulan saja kamu nak memutuskan nak bercerai. Isi pun nangis. Isi kata saya tak normal Ustazah, saya tak normal. Kenapa kamu kata kamu tak normal? Suami pun diam. Saya tak tahu Ustazah, tapi saya tak ada lubang. Tiba-tiba tak ada lubang. Saya tak tahu, tapi betul Ustazah, saya tak boleh. Suami ni pula kata saya bukan nak ceraikan dia yang minta Ustazah. Saya cuma kata kalau awak tak normal, kalau awak macam ni, bagi saya nikah lain. Kan? Baru kahwin, takkan dah nak poligami dan sebagainya kan? Sebab ni, saya kata macam ni. Kamu pergi jumpa doktor. Saya rasa kamu normal. Cuma mungkin kamu ada masalah tertentu. Antaranya, tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila keputihan yang melampau. Ada banyak, maksudnya keputihan yang sampai bakteria yang teruk dan sebagainya. Ia menyebabkan, maksudnya saluran, kan, tempat untuk berlakunya persetubuhan. Kita kan ada 3 lubang perempuan. Tempat buang air kecil, buang air besar, kemudian satu lagi lubang yang bersama dengan rahim. Itulah tempat maksudnya hubungan suami isteri berlaku dan juga tempat melahirkan anak, lubang yang ketiga tu. Kadang-kadang kerana masalah keputihan yang teruk, ia bukan menutup sebenarnya, tetapi ia menyebabkan kesakitan yang sangat dahsyat sehingga isteri ni trauma sampai teruk sangat, luka dan sebagainya. Maka dia terus menolaklah, dia trauma, ketakutan. Jadi dalam hal ini ada beberapa nasihat doktor. Mungkin doktor akan cek, mungkin perlukan bantuan, adalah bantuan-bantuan tertentu. Saya nak sebut pun saya malu. Tetapi bila kita konsult berdepan, kita tahu punca masalah, subhanallah. Lepas daripada 2 minggu, 3 minggu, Ustazah Alhamdulillah, syukurlah dapat jumpa. Alhamdulillah, tu je sebenarnya Ustazah, kami ni saling bercinta, kami ni saling sayang. Rupanya tu je punca. Cuma nak cerita kat orang malu. Tak tahu nak rujuk. Tak tahu nak ni. Sebenarnya pasal isu yang saya cerita tadi tu banyak. Bukan sikit. Banyak. Bahkan ada lagi yang sampai sekarang kadang tanya, saya kata pergi. Kalau secara personal, kalau mesej personal apa melalui EPM, memang saya jawab direct je. Ada beberapa sebab itu pengalaman kita. Okey, baiklah. Isu masalah seksual. Kemudian yang ke-6, iaitu masalah ketagihan. Okey. Ketagihan ni macam-macam. Ini masalah jadi retak rumah tangga. Rokok, dadah, ketagihan zina. Beramai ketagihan zina. Ketagihan zina.
Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Nabi dah sebut, dan kita umat akhir zaman, zina akan berleluasa. Suami ketagihan zina, isteri baik, isteri sihat, isteri apa, tapi bila panggil, encik, kenapa encik macam ni? Kenapa encik? Encik tahu isteri sangat terluka. Isteri tangkap suami depan mata, tapi isteri tetap bersabar, bertahan demi anak-anak dan sebagainya. Tahu tak dia jawab apa? Depan saya dia jawab, Ustazah, takkan nak makan ikan sama hari-hari? Kalau Ustazah boring tak? Makan ikan kembung je. Amboi, dia menyamakan bersama tu, soalannya makan isteri, soalannya bersama dengan suami, impama seperti itu. Na'udzubillahi min zalik. Dan dia jadi ketagihan zina. Dia kata bila berzina dengan orang lain, memang tukar-tukar pasangan. Kadang isi tahu, Ustazah, mari datang kan, lepas sekian lama datang. Sekarang suami saya pergi Thailand, saya tahu dia buat apa kat Thailand. Memang dia cakap, tapi dia kata dia tak boleh. Dia kena juga lepaskan, kalau tak dia tak ni ketagihan zina. Dia kata, Ustazah, kami dah bawa pergi umrah, kami dah pergi sekian-sekian, Ustazah buat ibadah, bersihkan diri. Suami sebenarnya nak tinggal, tapi dia ketagih. Nauzubillah min zalik. Okey. Ketagihan apa? Gadget. Macam mana je? Gadget. Okey, tak apalah tu. Ketagihan apa lagi? Ketagihan gadget, ketagihan apa ni, pornografi. Tengok Luca. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, antara punca masalah seksual adalah ketagihan pornografi. Banyak juga pasangan datang, isteri mengadu, suami kalau nak bersama kena pasang video lucah. Bila saya tanya, cik kenapa buat begitu? Video lucah tu tengok haram, sebab tengok zina di depan mata, kemudian tengok aurat dan tengok perbuatan yang terkutuk depan mata. Dia jawab, saya tak tertarik dengan isteri. Bila dia bandingkan dengan dari sudut fizikal isteri dan sebagainya. Memanglah pelakon pornografi macam mana gaya dia. Kemudian daripada pornografi, dia meminta isteri melakukan sesuatu di luar tabi'i. Kerana dia rasakan cara-cara yang dah biasa dilakukan, yang memang mengikut fitrah ni, dia nak cuba sesuatu yang baru, dia tengok melalui pornografi. Dan antara kesan buruk melihat pornografi memang akan bagi kesan kepada otak bagian depan ni, vortex bagian depan ni, setiap kali melihat pornografi, kita panggil hormon dopamin akan dirembeskan sehinggalah terendam otak bagian depan. Ini antara kesan buruk melihat pornografi. Melihat pornografi boleh berlaku 5 kerosakan di bahagian otak. Dibandingkan kesan dadah kepada otak hanya 3 bahagian. Boleh tengok dalam internet, dalam YouTube dan sebagainya. Sebab itu orang yang ketagihan pornografi, benda yang kotor ni, dia hilang keseimbangan mengawal diri. Mudah marah, mudah mengamuk, susah nak bawa berbincang. Kerana apabila otak bahagian depan ni membezakan kita dengan binatang. Otak bahagian depan lah yang berfungsi membezakan baik dan buruk. Menyeimbangkan emosi, marah dan sebagainya. Tetapi apabila melihat ketagihan pornografi ni, kan hormon dopamin dirembeskan terlalu banyak kepada otak bahagian depan. Akhirnya otak ni mengecut, dia hilang fungsi untuk membezakan baik dan buruk. Dia buat dosa dah tak rasa berdosa. Dia buat jahat dah tak rasa jahat. Semua tu dah jadi biasa. Jadi sebab itu saya sebut ketagihan pornografi ni, inilah zina ni dahsyat, dadah ya, semua ni dahsyat semua ni. Tapi saya sebut pornografi tu, subhanallah, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Ni dicatatkan sepanjang PKP ni. Capaian melihat pornografi Malaysia antara negara tertinggi di Asia. Antara negara tertinggi di Asia adalah Malaysia. Capaian melihat pornografi bila PKP banyak duduk di rumah, apa semua. Dan kepada saya sendiri, ramai isi datang mengadu secara depan ataupun EPN. Ustazah, suami saya sebenarnya bukan macam ni. Dulu dia kaki masjid. Ustazah, suami saya sebenarnya baik. Saya tak tahu kenapa sekarang dia banyak download dan dia banyak tengok video-video lucah. Dia kata nak belajar saja tengok begini-begini. Bahkan saya terkejut, Ustazah, sebelum ni dia tak pernah pun duduk dalam grup-grup yang mana dihimpunkan video lucah. Bila saya tengok memang grup lelaki je, tapi himpun video lucah, ada video lucah gay sama lelaki, sekian-sekian. Ini kerosakan yang sangat dahsyat ni, ketagihan ni. Sebab apa? Ketagihan ni menjadi katakan rumah tangga, kita boleh faham lah. Gadget, zina, pornografi, ketagihan. Kalau perempuan masalah apa? Ketagihan online shopping. Bahaya. Kadang dia dah jadi ketagih. Bukan perlu, dia kena juga. Hari-hari tengok Lazada, hari-hari tengok Shopee. Janganlah terasa pula, tapi sila terasa. Sila sentak. Ya?
Sebab kadang-kadang tu tak pasal-pasal. Kan mata tu tak boleh. Nak kena tengok juga. Nak kena belek juga kan. Nak juga tengok. Sebab itu ada orang dia delete terus tu. Sebab apa? Daripada tak perlu jadi membeli, jadi membazir sahabat syaitan. Ini pun kadang kata tak boleh. Hari-hari saja je tengok saja je. Kalau saja je pun ia dah membuang masa tuan-tuan puan-puan sekalian. Mulalah kita ni memikir-mikir, cari helah, nak dapat juga, nak juga. Kan? Okey. Tapi kalau benda perlu tak ada masalah lah. Ini kita bagi contoh je lah. Okey, itu ketagihan. Kemudian seterusnya, punca keretakan rumah tangga. Nak habis dah encik. Lepas ni encik pula. Encik suami akan bawakan cara-cara untuk merawat. Ataupun solusi kepada ni. Sihir. Tuan-tuan puan-puan sekalian. Sihir. Masalah sihir. Tadi saya nak sebut sebenarnya hubungan seksual ni. Ramai dengan kita tak amalkan doa. Doa ketika hubungan suami isteri. Sangat penting. Syaitan, jin, iblis, dia attack hubungan suami isteri. Dia akan attack hubungan seksual. Dia akan attack di situ. So, itu ada doa yang dianjurkan untuk kita baca. Doa apa? Hafal tak doa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu doa apabila ingin melakukan hubungan suami isteri. Suami baca, isteri baca. Saya ulang lagi sekali, boleh cari dari internet. Doa untuk melakukan hubungan suami isteri ataupun jima'. Allahumma jannibis syaitan, maksud dia apa? Ya Allah, kami mohon dijauhkan. Allahumma jannibis syaitan, ya Allah, kami mohon perlindungan dijauhkan daripada syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan daripada apa yang engkau rizkikan. Ketika melakukan hubungan suami isteri, apa rizki yang Allah bagi? Kemungkinan rizki anak. Kemungkinan kalau tak dapat anak, rizki kasih sayang. Rizki kemesraan. Rizki penyatuan hati. Rizki cinta. Subhanallah. Nikmat. Dan sebagainya. Jadi kita mohon daripada Allah perlindungan daripada gangguan syaitan. Kemudian perlindungan daripada apa? Daripada rizki yang Allah kurniakan daripada gangguan syaitan. Ada yang tanya, Ustazah tak hafal lah. Kalau macam mana tu tak hafal tu? Kan? Duduk Allahumma, kuat Allahumma barik lana fima razaqtana. Kan? Dah lah berdebar pengantin baru kan contoh kan. Keluar-keluar baca doa nak makan pula. Okey. Sebenarnya dalam bab doa ni kalaulah tak ingat, cukuplah dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku mohon perlindungan ya Allah daripada gangguan syaitan yang direjam. Subhanallah. Maksudnya mesti mohon perlindungan. Sebab syaitan adalah makhluk gaib yang kita tak boleh nampak. Kalau manusia tutup pintu, anak ialah tak kacau ke apa ke. Ini gangguan daripada syaitan makhluk gaib. Jadi kena minta pertolongan dengan Allah. Mesti kena buat. Sebab itu banyak juga yang datang mengadu masalah ni. Saya akan tanya, baca tak doa? Dia kata ada doa ke Ustazah? Kena baca doa juga ke? Nak baca doa apa? Lepas tu kita bagi doa tu. Doa tu kalau siapa yang masuk kursus kahwin akan jumpa doa tu. Jadi kalau kamu tak hafal, susahlah Ustazah rasa susah nak hafal. Boleh tak bahasa Melayu? Saya kata yang afdalnya kita mohon perlindungan dengan yang Nabi ajar. Jadi kalau kamu tak ingat, bacalah auzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanallah, mudah-mudahan Allah lindungi. Syaitan tak boleh ganggu hubungan suami isteri. Yang sepatutnya nikmat jadi azab. Yang sepatutnya dapat kasih sayang tapi kebencian. Ya, ramai yang daripada hubungan suami isteri saling bertambah benci, bertambah jauh dan sebagainya. Okey. Jadi yang ketujuh, sihir. Ini kalau nak kupas banyak ni. Tuan-tuan puan-puan, masalah sihir saya sangat menyarankan ialah banyaklah amalan doa dan sebagainya. Cari Ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril. Cari dah internet ya Ruqyah Jibril. Encik suami dah ngantuk dah. Okey, yang ke-8, punca kurang. Dah habis dah punca tadi. Kenapa dah balik semula tu? Okey. Antara punca yang lain adalah poligami. Ini saya bukan anti poligami. Tuan-tuan jangan salah faham ya. Okey. Poligami. Lepas tu yang ke-9, isu pengabaian tanggungjawab. Tak bertanggungjawab lah. Tak menolong, pengabaian tanggungjawab. Okey. Saya sebut poligami ni maksudnya penceraian berlaku disebabkan poligami. Sama ada perceraian isteri pertama, kedua ataupun ketiga. Jadi retak rumah tangga bukanlah kerana poligami.
tetapi kerana gagalnya menjalankan poligami mengikut sunnah Nabi. Kalau orang sebut saya poligami ustazah sebab nak ikut sunnah Nabi, it's okay, saya kata okay. Kalau tuan cukup syarat apa, isteri pun okey, maka kita permudahkan proses tu, tulis surat, okey permohonan ini disokong. Okey, isteri pun setuju apa semua, kita pun hantar report tu ke mahkamah. Itu pengalaman saya dululah. Memang kita jumpa ada yang sangat harmoni, sangat baik. Masya Allah. Tapi sebahagian besar adalah orang yang tidak layak, tidak mampu untuk berpoligami. Jadi saya kata, kalau encik buat alasan untuk ikut sunnah Nabi, ya Alhamdulillah, bagus. Tetapi encik harus mengikuti bagaimana Nabi menguruskan poligami. Bukan hanya part poligami tu je. Tapi encik sendiri bukanlah suami yang mempunyai akhlak tanggungjawab sebagaimana Nabi. Jadi kalau betul nak mengikut sunnah Nabi berpoligami, maka kena menguruskan poligami sebagaimana Rasulullah menguruskan. Bagaimana Rasulullah pada setiap hari mesti bertanya khabar kepada semua isteri. Bagaimana Rasulullah suka meraihkan dan memberi hadiah kepada semua isteri. Bagaimana Rasulullah SAW bertanggungjawab terhadap nafkah, suka menolong isteri dan sebagainya. Maka bukan sekadar peringkat awal saja. Seterusnya juga perlu dipandu dengan sunnah Rasulullah SAW. Skip. Okey. Encik jangan dong. Encik dah ni. Nak habis dah ni. Tiba-tiba encik suami nak lari pula. Okey. Lepas tu yang ke-10. Encik tak boleh. Tak boleh encik. Encik sini encik. Masya Allah. Ini punca keratakan ni. Tiba-tiba encik suami lari. Cuba jap. Nanti jap saya cari. Encik suami ni. Masya Allah. Okey. Tak bertanggungjawab tu. Pakai tanggungjawab. Subhanallah. Okey. Antara yang lain adalah faktor kesihatan. Okey. Masalah kesihatan. Benda ni memang serius juga sebenarnya. Yang kesebelah adalah masalah ni. Kita sebut ni yang terakhir lah. PJJ. Perkahwinan jarak jauh. Kalau orang tanya saya, Ustazah, masalah perkahwinan jarak jauh, Ustazah macam mana Ustazah, sekian-sekian. Saya banyak sangat kes masalah. Saya sangat selut orang yang perkahwinan jarak jauh, sangat selut sekiranya anda boleh mampu menempuh pelbagai ujian cabaran. Saya tahu sangat ramai. Kalau orang yang bertanya saya yang ada masalah serius bila perkahwinan jarak jauh, kan Ustazah kami PJJ masalah sekian-sekian, apa yang boleh saya buat Ustazah, apa yang terbaik saya buat? Kalau isi bertanya, saya akan jawab yang pertama, Puan, saya sarankan Puan, kalau Puan nak selamatkan rumah tangga, ya Ustazah, ada anak Ustazah, saya sayang suami saya Ustazah, tapi apa yang saya perlu buat Ustazah? Saya kata betul ni Puan nak, kalau Puan betul-betul nekat untuk selamatkan rumah tangga, insyaAllah Puan akan buat apa yang saya sarankan. Apa dia Ustazah, saya akan buat apa saja. Saya akan cakap, Puan berhenti kerja dan duduk dekat suami. Dan Puan redha dengan rezeki yang Allah beri. InsyaAllah, Puan akan dapat rezeki yang baru di tempat berdekatan dengan suami. Sebab kita isteri, sebenarnya tempat kita di sisi suami. Nama pun nikah. Nikah maksud dia antaranya adalah al-jima' al-wat'u. Dan maksud nikah juga membawa maksud adalah himpun. Kan? Jima' itu pun jamaah itu sih maksudnya berkumpul, berhimpun. Seharusnya, sewajibnya, sewajarnya, sepatutnya sebuah pernikahan mesti duduk bersama-sama. Mesti duduk dalam satu rumah, mesti duduk dekat. Di situlah wujudnya sefahaman, tolong-menolong, kasih sayang dan sebagainya. Kalau Puan jumpa sebulan sekali, Puan jumpa 2 minggu sekali, sekian-sekian. Tapi Ustazah, bukan senang kerja sekian-sekian. Saya kata, itu cadangan saya. Kalau Puan sanggup dan Puan rasa itu yang paling utama demi anak-anak, demi suami, dan ada berapa kalanya yang buat. Walaupun yang dia tinggalkan kerja tu kerja yang stabil, kerja kerajaan, kerja sekian-sekian sebab dia dah mohon bertahun-tahun tapi tak dapat tukar dan sebagainya. Lepas tu dia hubungi balik, Ustazah, terima kasih kerana menguatkan saya untuk buat keputusan. Dan bila saya pindah tempat yang baru ni, rezeki saya lebih lapang, lebih luas daripada dulu. Dan yang rezeki paling utama adalah tenang, kasih sayang dan sebagainya. Masya Allah. Saya kata cuba bincang siapa yang berbaloi, niat berhenti, suami ataupun si. Encik suami meh. Dah siap dah. Encik, saya dah siap dah. Okey, silakan. Kenapa tak boleh? Bolehlah Encik suami, subhanallah. Meh. Masya Allah. Okey. Jadi sekarang kita duduk ya Encik. Boleh. Okey, sekarang insya-Allah
Tapi yang PJJ tu jangan kecil hati. Jangan kata ustazah senang lah cakap macam tu, sekian. Bolehlah dia gini, kita ni kalau tak cukup ni. Ya, saya tahu risikonya terlalu banyak. Tetapi merisikokan sebuah perkahwinan sampai runtuh itu lagi berat. Dan siapa yang yakin dengan rezeki Allah daripada perkahwinan dan rezeki Allah melalui anak, insya-Allah akan ada jalan keluar. Masya Allah. Sebab kau bagi tip doa, tip zikir. Dan saya kata masalah utama bukan puan, bukan suami. Masalah puan berjauh fizikal, maka terlalu banyak ujian dan cabaran tak boleh diselesaikan secara bersama. Dan banyak juga kes berlakunya zina, suamilah kebanyakannya bila PJJ berzina apa semua. Bahkan ada isteri yang terkejut. Ini kisah benar ya. Daripada seorang doktor yang hubungi saya menangis-nangis. Dia kata, ustazah, saya doktor. Kami memang duduk PJJ ustazah. Dan satu hari macam mana ceritanya saya tak pasti bagaimana, tetapi bila dia buat test, suami dia positif HIV. Mereka duduk PJJ, anak nak masuk mengandung anak yang kelima ke keenam macam tu lah. Kemudian suaminya disahkan positif HIV. Kemudian dia rujuk, dia kata apa yang patut saya buat sebab keluarga suruh saya cerai, sebab demi keselamatan, sebab saya sayang dia, dia pun sayang saya. Kotlah sekian-sekian demi anak-anak juga. Tapi sedih sebab dia ayah yang baik ustazah, anak-anak memang manja. Walaupun jumpa seminggu sekali, 2 minggu sekali, tapi anak-anak manja. Dan dia bukanlah lelaki yang kasar, dia lelaki yang baik, lelaki yang disayangi, lelaki yang rajin, suka tolong ahli keluarga. Jadi ahli keluarga semua syok. Rupanya dalam tempoh 5 tahun dah ni, 5 tahun dah perkahwinan PJJ ni, suami dia ada pasangan gay. Sebab apa? Bagi suami dia, bukanlah berat sangat. Berbanding buat dengan perempuan lagi berat. Dengan lelaki sama lelaki kan sama jetina tak berat sangat. Rupanya jangkitan HIV positif daripada pasangan lelaki. Dan alasan suami sebab nak perlukan melepaskan hawa nafsu. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, antara sebab utama nikah dari sudut bahasa antaranya juga al-watu, iaitu persetubuhan, adalah untuk menghalalkan persetubuhan suami isteri. Jadi jika nikah itu tidak boleh mencapai tujuan untuk menyalurkan fitrah kan nafsu itu, maka akan berlakulah pelbagai bentuk-bentuk kerosakan dan keretakan rumah tangga. Sebab itu saya sangat selut orang yang PJJ tapi maintain bahagia, tenang semua. Anda boleh tempuh dan anda berjaya, maka teruskanlah perkahwinan yang sangat mencabar begitu, tapi anda mampu. Tapi bagi yang dah retak, dah teruk disebabkan PJJ, saya suka menasihatkan kepada wanita ataupun bincanglah siapa yang lebih berbaloi untuk teruskan kerja, maka mereka kena usaha duduk sama. Dan mereka duduk sama, alhamdulillah banyak masalah boleh diselesaikan. Masya Allah, terutamanya bab anak-anak.